Kita pergi pula pada matrix. Okay, sebab memang ikut yang kawan cikgu cakap, dia akan keluar kebatlah berayat-ayat saja. Okay, tapi kita tengok dulu. Okay, ni Rajana menunjukkan 2 promosi dibuat oleh syarikat perabot maju. Okay, awak tengok kat situ ada kerusi dengan meja. Using matrix method, calculate the price of a chair and a table. Okay, hitung kerusi dan sebuah meja. Okay, untuk jawab soalan ni sebenarnya sama je macam persamaan linear serentak. Apa awak buat? Awak kena baca pada soalan yang terakhir. Dia ditanya apa sebenarnya? Okay, kat sini dia kata dia nak pasal kerusi dan meja. So, baca kat soalan tu. Jadi, itulah yang awak akan tentukan sebagai X dia adalah kerusi, Y-nya adalah meja. Tak nak pakai XY pun boleh. Awak nak kata awak nak pergi guna K untuk kerusi, M untuk meja pun boleh. Tapi, saya lebih suka X dengan Y sebab nanti kat kalkulator awak akan jumpa hanya huruf X dengan Y. So, awak baca kat sini, dia bagi maklumat. Promosi A tu dia bagi pasal 140. Maksudnya ada 2 kerusi tambah dengan 2 meja sama dengan 140. Okey, yang kedua adalah 5 kerusi tambah 1 meja sama dengan 150. So apa awak buat? Buka kurungan, ada 2 kurungan belah sini, tu sama dengan buka lagi 1 kurungan. Yang sini adalah untuk nombor huruf, ini adalah nombor balik. So ni sebab awak tengok ni. Sini adalah gabungan nombor dan huruf, dipisahkan oleh sama dengan tu adalah nombor saja. So ni kat sini 140, 150. Yang ni 2, 2, 5, 1. Ini X, ini Y. Okey, lepas tu ni X, Y sama dengan 1 per. Ni bawa sini jadi songsangan. Itu 2 darab 1 tolak 2 darab 5. 1 naik atas, 2 turun bawah. Ni kekal tapi tukar tanda. Ini pun tukar tanda. So, ni salin balik. Tutup balik kurungan. Okay, lepas tu terus je ni X sama dengan Y sama dengan. Okay, awak akan guna kalkulator. Okay, kita akan pakai mod sampai jumpa EQN. Kalau tadi kita pakai degree, yang ini kita akan pakai unknown. Okay, dia akan tanya. Okay, dia akan tanya. Nanti bila pakai kalkulator tu, dia akan tanya awak punya A1, B1, C1, A2, B2, C2. Okay, ini adalah nombor 1. Ini nombor 2. Ini A, ini B, ini C. So, maksudnya, kalau A1 dia adalah 2. B1 dia 2, C1 dia adalah 140. Dan A2 dia adalah 5, B2 dia 1, C2 dia 150. Okey, nampak sebab saya ambil daripada sini. A2, B2, C2. A1, B1, C1. So, ni dah nilai yang saya ada. Okay, jadi, apa saya buat? Saya tekan saja mod. Sampai jumpa EQN. Okay, tadi saya ambil degree tu. Tak, sekarang tak. Saya nak memang nak unknown. Ambil 2. So, tanya A1. So, A1 tadi 2 sama dengan. B1 pun 2 sama dengan. C1 tu pun 140 sama dengan. A2 dia 5. B2 dia 1. C2 dia 150. So, saya dapat jawapan dia 20 dengan 50. So, X tu tadi 20, Y-nya 50. So, tulis jelas sini. X 20, Y 50. Okey. Seboleh-bolehnya rajinkan diri anda untuk tulis balik. Meja sama dengan 20. Kerusi sama dengan 50. Okey. Soalan yang ni pula. Satu kejohanan maraton mempunyai 128 orang peserta. Bilangan peserta lelaki adalah 16 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. Hitung bilangan peserta lelaki dan peserta perempuan maraton itu dengan menggunakan kaedah matriks. Okay, macam tadi saya kata, sentiasa cari pada ayat yang terakhir. Dia suruh apa? Hitung. Pada soalan dia nak pasal peserta lelaki dengan peserta perempuan. Okay, jadi so awak tahulah X awak adalah untuk lelaki, Y untuk perempuan. Okay, lepas tu baru baca ayat balik.
1/600 menjadi 128 peserta. So, maksudnya mesti adalah lelaki dan perempuan sama dengan 128. Peserta lelaki ialah 16 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. So, maksudnya lelaki sama dengan 2Y tolak 16. Okay, sebab dia adalah 16 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta. Okay, ini walaupun awak dah dapat 2 equation ni, tapi dia masih lagi belum betul. Sebab sepatutnya dia mesti berada di dalam sebelah sini. Sebelum sama dengan tu, mesti adalah kedua-dua pun boleh ubah. Iaitu dimulakan dengan huruf X, lepas tu baru Y. Yang di sebelah kanan hanya ada nombor sahaja. So, yang ini akan tetap kekal sebagai dia. Okay. Yang ini akan berubah jadi X tolak 2Y sama dengan negatif 16. Okey, dah dapat ni, baru awak buat, buka matriks awak. Okey, ini memang XY. Ini 128 negatif 16. So, yang ni 1, 1, 1 negatif 2. So, ni tunjuk je XY sama dengan 1 per 1 darab negatif 2 tolak 1 darab 1. Okey, 2 naik atas, 1 turun bawah. Negatif 1, negatif 1. Salin balik, 128 negatif 16. Lepas tu, okey, jadi awak keluarkan sebelum tekan kalkulator. Eloknya keluarkanlah. Iaitu, mesti pandang yang ini. Dah tak pandang lagi yang ni. Ni tak pandang. Yang ini baru betul. So, A1 dia adalah 1, B1 dia 1, C1 dia 1, 2, 8. A2 dia 1, B2 dia negatif 2, C2 dia adalah negatif 16. So, baru tekan kalkulator. Okey. Saya tekan mod. Sampai jumpa EQN. Ambil unknown 2. So, A1 dia 1. B1 dia 1. C1 dia 128. A2 dia 1. B2 dia negatif 2. C2 dia negatif 16. So, awak dapat jawapan dia 80 dengan 48. So, tulisan sini. X sama dengan 80. Y sama dengan 48. Biasakan diri anda, lelaki sama dengan 80, perempuan sama dengan 48. Okey, yang ini pula. Syahirah sedang menjalani satu pelan diet yang melibatkan 2 jenis minuman iaitu P dan Q. Jadual di bawah menunjukkan kandungan protein dan kalori bagi segelas minuman itu. Pelan diet itu mencaratkan Syahirah supaya mengambil sejumlah 16 gram protein dan 300 kilokalori setiap hari daripada 2 jenis minuman ini. Bentukkan 2 persamaan ini daripada maklumat di atas dan hitungkan bilangan gelas minuman P dan minuman Q. Okey, so awak tengok kat sini. Dia pasal minuman P dan minuman Q. Even dekat soalan atas ni pun dia kata 2 jenis minuman iaitu P dan Q. Okey, so jadi equation awak. Okay, ni senang lah. Nanti awak tulis betul-betul. Ini adalah untuk X awak. Ini untuk Y. Awak nak pakai P dengan Q tu pun boleh. Tapi saya lebih suka X dengan Y. So, A saya. Okay. So, 6X tambah 4Y sama dengan, sebab protein tu dia kata 16 gram protein. Kemudian 95X tambah 110Y sama dengan 300 kilokalori. Sudah dapat dah untuk yang A. Okay. B dia suruh hitung dengan guna kaedah matriks. Baca betul-betul. Kalau kaedah matriks, kena guna kaedah matriks lah. Janganlah pula awak pergi guna persamaan linear serentak. So, ni sama. Buka kurungan. Okay, yang ini memang XY. Yang ini 16. Yang ini 300. So, ni 6. Ini 4. 95. 110. Okay. So, ni XY. 1 per 6 darab 110 tolak 4 darab 95. 110 naik atas, 6 turun bawah, negatif 4, negatif 95. Ni 16, 300. So, tekan je kalkulator. Tapi sebelum tekan kalkulator, seelok-eloknya, tu yang tadi saya kata tadi, keluarkan je nilai dia dulu.
A1 dia 6, B1 dia 4, C1 dia 16. A2 dia 95, B2 dia 110, C2 dia 300. So, awak tekan je kalkulator. Awak tekan mod. Sampai jumpa AQN. Awak ambil unknown 2. So, masukkan A dia 6. B1 dia 4. C1 dia 16. A2 dia 95. 110. 300. So, dia bagi jawapan dia 2 dengan 1. So, jadi X sama dengan 2. Y sama dengan 1. Okey. So, lepas tu kalau awak nak ni, awak tukar je balik. Minuman P sama dengan 2. Minuman Q sama dengan 1. Okay. Yang ni pula sekarang ni dia suruh cari matriks songsangan bagi 4, 2, 5, 3. Okay. Set ni macam ni lah. Okay. Bila saya letak simbol di atas tu, macam tu maksudnya songsangan. Formula songsangan adalah 1 per AD tolak BC. D naik atas, A turun bawah, negatif B, negatif C. Okay, jadi inilah A, B, C, D. So, dia akan jadi 1 per 4 darab 3 tolak 2 darab 5. 3 naik atas, 4 turun bawah, negatif 2, negatif 5. So, saya dapat ni 12 tolak 10. So, jadi 1 per 2. 3, negatif 2, negatif 5, 4. Okay. Dia nak matriks songsang. Jadi, saya kena darabkan ke dalam. So, saya akan dapat 3 per 2. Semua ni saya akan darabkan dengan setengah. So, yang ni 1 per 2 darabkan dengan negatif 2. So, dapat negatif 1. Yang ni negatif 5 per 2. Ni setengah darabkan 4. So, dapat 2. So, ini jawapan saya untuk matriks songsang. Okay. Kalau yang ni pula, dia suruh matriks songsang. Dia kata diberi 1 per M, 3, 4, N1 ialah matriks songsang bagi 1, negatif 4, 2, 3. Dia suruh cari nilai M dengan N. So, apa awak buat? Ambil yang ni. Ni tak payah dulu. Sebab ni memang tak lengkap. Okay, jadi ni 1, negatif 4, 2, 3, negatif 1. So, jadi ni 1 per 1 darab 3 tolak 2 darab negatif 4. 3 naik atas, 1 turun bawah, positif 4, negatif 2. So, ni saya dapat 1 per, ni 3. Okay, 3 tambah 2 darab ni, tambahlah jadi 8. So, ni saya dapat 1 per 11. 3, 4, negatif 2, 1. So, bila saya bandingkan ni dengan sini. Jadi, saya tahulah M saya 11. Okay, N saya negatif 2. Okay, seandainya kalau soalan tu dia kata M 3, 4, N 1. So, bila banding, kalau ni tadi sebab dia 1 per M, jadi jawapan saya M saya hanya 11. Tapi kalau soalannya adalah M, dia bukan 1 per M. Jadi jawapan M saya adalah 1 per 11. Itu beza dia. Okay. So, ini pula diberi bahawa 1 per M, negatif 2, N, 6, negatif 4 adalah matriks songsangan bagi negatif 4, 3, 6, negatif 2. Dia suruh cari nilai M dan N. Okey, ini sama macam tadi saya kata, awak tengok yang lengkap saja sebab ni yang tak lengkap. So, pandang yang lengkap. So, negatif 4, 3, 6, negatif 2. Ni simbol songsangan. So, 1 per negatif 4 darab negatif 2 tolak 3 darab 6. Negatif 2, negatif 4. Okey, tukar kedudukan. Yang ni tukar tanda. So, saya dapat ni 1 per 8 tolak 18. Negatif 2, negatif 3, negatif 6, negatif 4. So, ni 1 per negatif 10. Negatif 2, negatif 3, negatif 6, negatif 4. Okey. So, dah dapat macam ni. Jadi, boleh tengok balik pada soalan. Sebab dia kata nak M dengan N. So, M saya adalah negatif 10. N saya adalah ni, negatif 3. Okey. Sifat matriks identiti yang pertama adalah
Okay, selain daripada yang ni tadi ni, awak kena tahu ada beberapa perkara lagi awak kena tahu, iaitu tentang sifat method identity. Method identity ni apa? Method identity adalah yang ini. 1001. Dia hanya lalu di tengah-tengah saja ada nombor 1. Ini untuk 2 kali 2 atau dia boleh ada 100 010 001. Hanya lalu di tengah-tengah sahaja. Tengah-tengah yang arah macam ni. Kalau awak kata awak jumpa cikgu, saya jumpa yang macam ni. Ini bukan method identity. Okay, method identity dia hanya yang lalu di tengah-tengah ni sahaja. Okay, dan dia adalah mesti yang peringkatnya dalam bentuk segi 4 sama, iaitu 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Dia tak boleh peringkat yang berbeza-beza. Okay, dia kata sifat yang pertama, okay, apa-apa didarabkan dengan metrik identity akan dapat diri dia balik. Macam contoh, maksudnya katalah saya ada metrik 2, 5, 3, 1. Darab dengan 1001. Awak tak perlu darab pun, awak terus dia salin balik jawapannya adalah 2531. Okay, tak payah fikir apa-apa, terus jawab, itulah jawapan awak. Okay. Sifat yang kedua adalah dia kata apa-apa metrik didarabkan dengan songsangannya akan dapat metrik identity. Okay. Kebiasaan soalan awak dia akan bagi macam ni. Dia akan kata okay, 1/m darab dengan okay, 3, 4, 2, 1 dengan ini adalah P dan sini adalah R. Okay, yang ini 3, yang ini negatif 2. Dia akan kata 1001. Dia suruh cari M, dia suruh cari P, dia suruh cari R. Macam mana nak cari? Okey, apa awak buat? Tak payah fikir apa-apa. Asal bila kau nampak ini adalah method identity, betul awak nampak dia ada yang macam ni kat luar ni. Okey. Ataupun awak nampak ada 2 metrik macam ni terus. Okey. 2 metrik macam tu, darab duduk sebelah-sebelah, tiba-tiba dia kata metrik identity. Satu metrik tu lengkap, satu lagi tak lengkap. So dia sebenarnya adalah pendarapan daripada satu metrik yang lengkap dengan dia punya songsangan dia akan dapat metrik identity. Ini yang saya bagi ni. Okay. Jadi apa awak buat? Awak hanya pandang yang lengkap. So ni yang lengkap. Ni tak lengkap sebab dia ada P, ada R. So saya songsangkan saja. Saya songsangkan. So saya akan dapat 1/3 darab 1 tolak 4 darab 2. 1 naik atas, 3 turun bawah. Negatif 4, negatif 2. So saya akan dapat 1/, ni 3 tolak 8, so dapat negatif 5. So ni 1, negatif 4, negatif 2, 3. So daripada sini saya boleh bandingkan. Ni untuk yang sini. So jadi M saya negatif 5. Okey, P saya di sini. So P saya 1, R saya negatif 4. Nampak? Okey. Sebelum tu, sebab saya terlupa untuk ni juga. Okey, katalah soalan awak sebabnya untuk songsangan bagi matriks, okey, adanya sebab formula songsangan bagi matriks adalah 1/AD tolak BC. D naik atas, A turun bawah, negatif B, negatif C, betul? Okey, ini dikenali sebagai penentu. Okey, penentu ni dia mengatakan, okey, penentu ni AD tolak BC tidak boleh sama dengan kosong. Sebab bila kalau awak bahagian kosong, 1 bagi kosong akan dapat infinity. Okey, seandainya ada keluarnya soalan. Okey, saya padam ni sebab saya nak tunjuk dekat awak sikit lah tentang penentu ni. Okay, dia boleh keluar soalan, dulu-dulu famous ni. Tapi dah lama juga tak keluar lah. Kalau lah lagi kata, awak ada satu matriks, katakan P3, 2, 1, di mana, okay, dia kata diberi, di mana matriks ini tiada songsangan. Kalau dia tiada songsangan dan dia suruh cari
P. Okay. Bila kalau dia kata matrik tu tiada songsangan, maksudnya awak hanya guna formula A ditolak BC sama dengan kosong. Sebab saya kata kalau dia ada songsangan, dia tak boleh sama dengan kosong. Penentu ni tak boleh sama dengan kosong. Jadi bila dia kata tiada songsangan, so awak jadikan dia sama dengan kosong. Maksudnya darab silang je. P darab 1 tolak 3 darab 2 sama dengan kosong. So awak dapat P tolak 6 sama dengan kosong. Jadi P dia sama dengan 6. Okay. So itulah dia matrix. Kalau awak boleh tengok kat sini, ni last. Kita cuba je tengok lagi. Okay, yuran pendaftaran ke sebuah sekolah berasrama penuh ialah 150 dan 100 bagi pelajar tingkatan 1 dan bagi tingkatan 2 masing-masing. Sekumpulan 265 pelajar telah bayar sejumlah 32,500. Dengan menggunakan kaedah matriks, cari bilangan pelajar tingkatan 1 dan pelajar tingkatan 2 dalam kumpulan itu. So kat sini sama tadi saya kata awak tak tahu nak mana nak ni kan. Apa dia punya X dengan Y dia, awak tengok kat soalan. So dia kata tingkatan 1 dengan tingkatan 2. So jadi X itu untuk tingkatan 1, Y untuk tingkatan 2. Okey, jadi dia kata ada sekumpulan 265 orang pelajar. So X tambah Y sama dengan 265. Kemudian 150X untuk yuran tingkatan 1, 100 untuk yuran tingkatan 2. Berjumlah 32,500. Okey, awak dapat ni. Buat je lah macam tadi yang saya ajar. Ni 265, ni 32,500, ini X, ini Y, ini 150, 100. So, yang ni XY. So, ni 1 per 1 darab 100 tolak 1 darab 150. Ni 100 naik atas, 1 turun bawah, negatif 1, negatif 150. Ni masuk balik 365, 32,000. Okey, lepas tu nanti guna kalkulator. Tapi sebelum guna kalkulator, keluarkan dulu nilai. A1 1, B1 1, C1 sama dengan 265. A2 150, B2 100, C2 32,500. Okey, jadi awak tekan je kalkulator mod sampai jumpa AQN. Ambil unknown 2. So A1 1, B1 1, ni 265. 150, 100, 32,500. So awak dapat X dia 120, Y dia 145. So tulis kat bawah ni X 120, Y sama dengan 145. Lepas tu kalau boleh tulislah pelajar tingkatan 1 120, pelajar tingkatan 2 145. So itulah dia matrix.